Hai, anda bersama saya Aida Nayan dalam Jejak Wanita Selangor bersama PWB. Dan kali ini saya akan bawakan anda menjelajah Dun Semenyih. Dan sekarang ini saya bersiaran langsung di kolam air panas Sungai Lalang. Okey, korang nampak tak pokok apa yang specialnya sebelah saya hari ini? Okey, so kalau korang nak tahu apa yang specialnya pokok ni dan nak tahu apa yang specialnya episod kali ini, jom ikut saya. Episod kali ini, Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya PWB N24 Dun Semenyih. N24 Dun Semenyih ini terletak di Tenggara Negeri Selangor dan di dalam Parlimen Hulu Langat. Dun Semenyih ini terdapat 21 kampung tradisi Melayu dan 2 kampung bahasa Cina. Dun Semenyih terbahagi kepada 2 mukim iaitu 13 buah kampung di Mukim Beranang dan 10 buah kampung di Mukim Semenyih. Dun Semenyih juga terletak di bawah pentadbiran Majlis Pembandar Kajang. Majoriti penduduk adalah berbangsa Melayu, India dan Cina. Aktiviti utama penduduk di Dun Semenyih ini lebih tertumpu dalam bidang pertanian dan sebahagiannya adalah dari sektor perindustrian dan swasta. Terima kasih kerana masih lagi menonton Jejak Wanita Selangor bersama PWB bersama saya Aida Nayan. Okey, baiklah. Untuk segmen demo kali ini, saya rasa special sangat di N24 Dun Semenyih ini. Bukan saja background terlalu cantik pada saya hari ini, tetapi saya juga bertemankan dengan seorang wanita cantik. Selamat datang Puan Arbaatun. Nama cantik, orangnya pun cantik. Okey, apa khabar? Sihat? Sihat. Sihat. Nervous ke? Oh, sikit lah. Nah, sikit lah. Okey Kak, apakah demonya pada hari ini? Hari ni kita nak masak asam pedas ikan tilapia. Wow, favourite saya ni. Okey, bahan-bahan dia senang je. Of course ikan. Of course ikan. Cili kering. Bawang putih, bawang merah. Ini apa? Kunyit hidup. Kunyit hidup. Saya pura-pura tanya. Kunyit hidup, bawang putih, bawang merah. Okey. Halia, ada halba, ada serai. And then nampak macam ada bahan rahsia. Ini gula kabung. Gula kabung, okay. gula Melaka tu. Dan ini asam jawa lah. Asam jawa. Alright. Okey. Okey, kita boleh start lah. Boleh start. Okey, terus dulu deh. Okey, boleh. So, sebab minyak dah panas, kita masukkan serai. Serai ni kita ketuk sikit. Okey. Kita masukkan halia. Biasa kalau masak orang masukkan bawang dulu. Semua terus tak? Kita ada step je. Halia, serai dan halba. Alright. Okey, boleh kacau. Okey, saya kacau. Serai, halba, halia. Tu bagi dia berbau sikit. Naik bau. Kita masuk yang kita blender tadi. Bawang putih, bawang merah, kunyit hidup. Alright, kunyit hidup. Kalau kita pakai kunyit serbuk tu boleh tak? Boleh, cuma rasa dia lain sikit lah. Okey menonton, saya panggil Kak Tun ni sebab dia punya nama special. Nama panggilan. Saya memang dekat berniaga memang dekat Facebook je. Memang Dapur Cik Tun. Dapur Cik Tun. Dia punya nama apa tu nama dia? Nama glamour lah, nama pentas kan kalau jadi artis nanti. Tun. So asam pedas ni adalah salah satu produk yang saya jual. Okey. Ada lagi ke produk-produk lain selain daripada ni? Buat curry pak frozen. Oh, okey. Lepas tu ambil catering, mini catering lah. Okey. Okey lah. Menu rahsia untuk blender ni. Menu rahsia. Kita masukkan daun kesum sikit. Okey. So biasanya orang masukkan daun kesum ni selepas. Tapi ini yang rahsianya lah. Selepas pun masuk juga. So kita tambah waktu blend juga. Apa efek dia tu dekat asam dia aroma dia? Aroma dia lebih lagi lah. Selain daripada dapat tempahan dalam kawasan Semenyih ni, ada tak daripada luar juga? Untuk masa ni memang fokus Semenyih Beranang. Sebab kita homemade kita punya kapasiti tu tak boleh nak sampai luar lah. Lagipun memang saya siap masak, bukannya paste. Okey, kita tumiskan sekali cili kering campur dengan daun kesum. Alright.
Okey, wow. Ini untuk berapa orang makan ni, Kak? Ni kita tengok saiz chicken. Oh, okey. Okey, kita masukkan gula kabung. Okey, gula kabung. Antara bahan rahsia yang tiada lagi rahsia. Supaya dia ada manis-manis sikit lah. Okey. Ni resepi ni macam mana? Resepi turun-temurun ke ataupun? Tak, memang saya dulu duduk muar, saya belajar asam pedas. Asam pedas muar. Tapi dah ada olah sikit lah. Ni ya, kalau mungkin ada penonton tak kenal, ini daun kesum ya, bukan daun kari. Ini wajib ada. Bunga kantang wajib ada. Alright. So kita nak masukkan ikan. So dia punya cara masak sama untuk apa-apa jenis daun. Sama-sama. Kat ni asam pedas yang dah diolah sikit, bukanlah pure muar punya. Alright, dah pun dah siap. siap. Okey, sekarang kita nak hidang dia. Special dia punya hidangan daun dulang. Ya. Okey. Boleh saya tolong. Tak apa. Tak nampakkan ikan dia. Alright. Memang kalau asam pedas akan hidang dekat apa ni kita panggil dia? Ni kan apa? Tembikar memang lagi macam claypot lah. Yes. Okay, so inilah hidangannya asam pedas. Ada nama ke? Asam pedas Cik Tun. Dapur Cik Tun. Asam pedas dapur Cik Tun. Okey, so kita ada complete set. Ulam-ulaman, telur, sambal belacan dan menu utama dia iaitu asam pedas Cik Tun. Memang kalau kedai jual asam pedas set dia, memang inilah set dia. Ada dulu ada ulam, ada sambal belacan, asam pedas. Alright, okey, baiklah. Terima kasih Puan Arbaatun kerana sudi bersama kita pada hari ini. Alright, so kepada anda semua, jangan pergi ke mana-mana sebab kita ada banyak lagi benda menarik nak kongsikan kepada anda. Baiklah penonton, beruntungnya saya pada hari ini ditemani ketenangan alam flora dan fauna ini. Saya dapat duduk menemu ramah seorang pemimpin berkaliber YB Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus yang juga seorang ahli Parlimen Hulu Langat dan juga pegawai penyelaras Dun Semenyih. Selamat datang Datuk. Terima kasih, selamat datang juga. Okey, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah baik dalam keadaan yang indah suasana di sini. Okey. Alright, YB, saya panggil YB atau Datuk? Mana-mana selesa. Okey, baiklah YB. Bercakap mengenai PWB ni, apakah orang kata opinion atau pendapat YB tentang penubuhan PWB untuk daripada Kerajaan Selangor ini? Ya, Aida, kalau kita tengok daripada sejarah penubuhannya, PWB mempunyai dua peranan yang cukup besar. Yang pertama ialah bagaimana nak mengumpulkan potensi-potensi yang ada pada kaum wanita, dan yang kedua PWB akan menjadi hub aktiviti-aktiviti mereka, mencari, menilai, mencongkil potensi-potensi yang ada, kemudian diterjemahkan dalam bentuk aktiviti. Dan antaranya PWB menjadi hub, tempat mereka untuk mengeluarkan segala kemahiran potensi yang ada itu, dan ia sangat bermanfaat pada kaum wanita di negeri Selangor ini. Okey, baiklah. Jadi menurut YB sendiri, apakah rancangan ataupun planning yang lebih advance? Sebab kalau kita tengok pada zaman sekarang ini, trend kita dah menjadi terlalu advance, daripada mulut ke mulut jadi ke online, secara maya. Jadi apakah saranan untuk planning yang lebih advance? Saya melihat bahawa kaum wanita memang mempunyai potensi yang cukup tinggi dan banyak. Cuma bagaimana kita mewakili kerajaan dan juga teman-teman yang mentadbir PW ini berusaha untuk mencongkel potensi itu. Selepas berjaya mencongkel potensi itu, kita akan sediakan modul-modul yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan yang ada pada mereka. Dan apabila saya menilai dan juga melihat perancangan yang diatur, ialah kita nak secara bersantai, jangan terlalu serius sangat. Betul. Kita ingin mencongkel bakat mereka, kita bagi peluang mereka kalau memasak, betul mereka pandai memasak, tetapi kita nak memasak itu boleh bukan sekadar mengenyangkan dan menggembirakan kaum keluarga, tapi ia boleh ditukar menjadi suatu yang boleh menjadi sumber pendapatan. Membantu ekonomi lah. Untuk ekonomi. Dan begitu juga tentang kemahiran-kemahiran yang kita telah identify yang ada pada wanita, yang perlu
perkembangkan lagi dan akhirnya nanti bagaimana mereka boleh promote untuk dijadikan hasil pendapatan. So perancangan yang saya lihat yang telah diatur banyak yang dilakukan oleh PWP bukan hanya di Dun Semenyih, di seluruh negeri Selangor yang saya tinjau ada 56 dan saya dapati bahawa potensi itu sangat memberangsangkan. Peluang untuk menukar mereka daripada mengenal pasti bahan-bahan yang terpakai. Okay, baiklah YB, kalau dengar dari tadi perancangan demi perancangan yang akan membantu banyak kaum wanita, apakah rasanya yang YB nampak menjadi cabaran atau limitasi yang dihadapi oleh kaum-kaum wanita di luar sana? Ya. Saya melihat ketika kita sedang bersemangat untuk mengadakan kursus-kursus, modul latihan dan sebagainya, tiba-tiba kita semua diuji dengan COVID-19. Betul. Namun begitu saya tidak menganggap ia satu cabaran sebab bila Tuhan menciptakan masalah dan cabaran, sebenarnya Tuhan sedang melatih kita untuk menyesuaikan diri dengan cabaran itu. Jadi dalam saya melihat ketika ujian ataupun kalau kita nak kata halangan COVID-19 ini, saya percaya teman-teman dalam PWB khusus di Semenyih telah mengadakan kursus-kursus bentuk online. Walaupun betul. satu ketika dulu kalau kita kata macam mana nak buat kursus online untuk masak. Nak menghidu aroma makanan tak boleh. Okay? Betul. Yang boleh dengar bunyi kamera tumisan. Tetapi kita tetap menguasai ilmu IT dan akhirnya kita boleh mengajar mereka untuk merasakan dan juga membuat latihan seperti itu. Okey, baiklah, soalan terakhir untuk YB. Apakah saranan YB kepada wanita-wanita di luar sana untuk mengangkat diri mereka dan mungkin boleh join PWB ini? Kalau kita tengok semangat daripada Al-Quran, Allah SWT menyebutkan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang lelaki beriman dan wanita beriman, mereka sebenarnya adalah merupakan pembantu antara satu sama lain. Dan malah pergi jauh daripada itu, kaum lelaki tidak kira apa agama, bangsa dan keturunan, kaum wanita tidak kira apa bangsa dan keturunan, mereka perlu bekerjasama. Di peringkat kerajaan, kita tengok peruntukan yang besar diberikan kepada yang melibatkan kaum wanita. Kalau kita lihat daripada 23 bilion bajet negeri Selangor, kita dapati 71.3 khusus untuk kaum wanita. Dan kita zoom lagi untuk PWB sampai kepada 3 juta. Di sini walaupun kita ada penyelia PWB, Puan Hajah Rosita, kita juga ada wanita-wanita lain seperti Puan Hajah Rawiyah yang juga memainkan peranan untuk mengangkat kaum wanita sama ada melalui PWB ataupun organisasi-organisasi yang lain. Jadi bagi saya rugi kalau kaum wanita tidak keluar menyambut peluang-peluang yang ada dan rugi para suami, para bapa yang tidak membuka pintu, memberi sokongan kaum-kaum wanita untuk terlibat sama membangkit dan mengangkat martabat kaum wanita, bukan hanya menguntungkan kaum wanita itu sahaja tetapi membantu membangkitkan kehebatan keluarga itu sendiri dan akhirnya negeri Selangor dan negara kita Malaysia. Betul. Wow. So ingat kaum-kaum lelaki di luar sana, tolong buka pintu untuk kaum wanita supaya mereka lebih martabatnya lebih tinggi. Ya, okey. Okey, baiklah YB. Nampaknya itu sahaja soalan-soalan saya pada hari ini untuk YB. Pusat Wanita Berdaya di Dun Semenyih ini dipimpin oleh Puan Rozita binti Ahmad atau lebih dikenali sebagai Cik Ta. Sebelum ini, beliau bergiat aktif membantu YB Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus, Ahli Parlimen Hulu Langat, mengurus bahagian kebajikan menyantuni masyarakat sekitar Dun Semenyih. PWB Dun Semenyih dibantu oleh ahli jawatankuasanya seramai 10 orang. Antara aktiviti aktif yang dianjurkan oleh PWB Dun Semenyih ialah program kemahiran seperti bengkel masakan, jahitan, anyaman, kraf tangan dan program pembangunan kapasiti seperti asas keusahawanan, pengurusan keluarga dan sebagainya. Dua di antara AJK PWB Dun Semenyih merupakan tenaga pengajar yang sebelumnya hanya bermula sebagai peserta PWB. Okey, baiklah penonton, dalam segmen Temu Ramah pada kali ini saya berpeluang untuk menemu ramah Puan penyelia PWB Dun Semenyih ini, iaitu Puan Rozita Ahmad. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Terima kasih juga Aida kerana sudi datang ke Semenyih ini. Oh, terima kasih kerana menjemput juga. Sama. Okey, baiklah Puan. Cubalah ceritakan sedikit latar belakang pelibatan Puan dalam PWB ini. Sebenarnya saya ni sudah lama bersama dengan PWB. Sebelum ni saya hanya AJK. Lepas tu Alhamdulillah daripada AJK itulah kita belajar bagaimana untuk tengok macam mana penyelia yang sebelum ni dan sekarang ni Alhamdulillah saya dilantik sebagai penyelia. So saya
InsyaAllah saya cuba teruskanlah dalam program PWB ni insyaAllah. Okey, baiklah. Sepanjang penyeliaan ataupun pelibatan Puan dalam PWB ini, apakah antara aktiviti-aktiviti yang pernah dibuat dan sudah dilakukan? Untuk sepanjang tahun ini, setakat ini kami telah pun membuat 2 aktiviti di sepanjang tahun ini sebab memandangkan PKP, jadi kita buat secara online. InsyaAllah kalau PKP telah berakhir, harap-haraplah PKP ini berakhir, so kita boleh buat secara fizikal. Jadi mungkin mudahlah sikit untuk kita bertemu dengan peserta-peserta di luar sana, insyaAllah. Itu je lah. Okey, maksudnya sebelum ni dah banyak aktiviti-aktiviti tapi disebabkan situasi sekarang dia terbatas sikit lah. Okey, nak cakap tentang terbatas tu, saya nak tanya, apakah antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh peserta-peserta PWB ini? Untuk sepanjang kita buat program secara live, kita sukar untuk menarik orang ramai untuk bersama, sebabnya dengan keadaan di Semenyih ini cara internet yang kurang, so sukar jugalah. Tapi alhamdulillah kita dapat juga capai target kita sebanyak 30 orang ke 35 orang yang bersama dengan kita lah. Alhamdulillah, walaupun dengan keterbatasan begitu, peserta-peserta PWB itu ramai juga yang bersama-sama dengan kami. Lagipun di dalam FB Live tu, satu kelebihan dalam FB Live, bukan sahaja penduduk di Semenyih yang boleh melihat program yang kita anjurkan, malahan luar juga, penduduk di luar mungkin boleh mencapai ke luar negara sebab dia secara FB Live kan. Yes, betul. Itu adalah satu kelebihan lah untuk kita buat FB Live. Tapi apabila kita buat program secara fizikal pula, ada juga masalah dia. Masalahnya kita buka program ini kepada golongan B14 dan ibu tunggal. Itu salah satu kekangan yang berlaku adalah seperti kehadiran mereka untuk sampai ke program, masalah pengangkutan. Tetapi kita atasi masalah pengangkutan tu bagaimana kita akan pergi ke tempat dia. So dalam masa yang sama semua dapat rasa join kelas PWB ini. Itulah target kami sebenarnya. Ya, so okay, baiklah. Nak tanya tentang apakah perancangan-perancangan seterusnya untuk PWB di Dun Semenyih ini? Kita telah pun merancang sepanjang tahun, dah ada pun SKT-nya untuk program-program yang akan kita laksanakan sepanjang tahun inilah, di mana PWB, penyelia PWB digalakkan membuat 1 bulan 2 program ataupun lebih. Itu terpulang dengan dana yang telah disediakan lah. Makanya kita dah merancang macam-macam program lah. Kita harap sangat penduduk di Semenyih terutama sekali untuk bersama-sama kami untuk menjayakan program yang akan kita laksanakan. Salah satu daripadanya, insyaAllah kita akan cuba buat satu program minyak wangi. Wow, menarik. Itu perancangan kita lah. Dan mudah-mudahan benda tu akan menjadi sebab wanita kan sukakan wangi. So kita merancang untuk buat satu program minyak wangi. Itu perancangan lah, insyaAllah. Mudah-mudahan benda tu berjaya lah, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Sebab saya difahamkan tadi, saya ada nampak produk daripada minyak masak menjadi sabun. Itu sangat menarik sebab biasanya kalau lepas kita gunakan minyak masak tu kita akan terus buang. Itu adalah program, sebenarnya itu program dah lama kita buat, kita hasilkan, di mana minyak masak tu yang kita masak-masak, jadi kita setelah proses itu ada kerjasama bersama dengan UiTM tak silap. UiTM kan universiti mana, UM tak silap. Kita bekerjasama untuk menghasilkan produk minyak daripada produk sabun daripada minyak terpakai. Jadi kita tidaklah buang benda tu. Betul. Kan? Kita recycle benda tu. Dan juga ada juga program-program yang kita buat daripada jin. Jin, daripada seluar jin yang dah terkoyak-koyak tu, kita olahkan dia menjadi sebuah beg yang cantik, menjadi macam-macam benda yang kita boleh olah lah. Itu salah satu pada program yang kita akan laksanakan nantilah. Dan juga sekarang ni macam kami di sini, kita juga ambil satu produk daripada buluh.
Buluh. Daripada buluh tu kita telah olah buluh tu menjadikan satu produk yang agak menarik untuk diguna dan dipakai. Boleh juga kita buat sebagai lampu apa semua. Nanti saya akan tunjukkan pada puan lah. Wow, okey, menarik. So kira itu adalah antara contoh produk-produk peserta PWB di Dun Semenyih ini. Okey, ada tak peserta-peserta yang atau ramai tak yang ambil inisiatif daripada belajar kelas PWB ini untuk mereka memasarkan produk tersebut? Setakat ni memang dah ada. Alhamdulillah ada beberapa orang dan ramai juga macam yang tadi kita yang tukang masak tadi, yang kita buat program masak tadi. Itu adalah salah seorang daripada peserta PWB yang telah menghasilkan produk, dan juga beberapa orang AJK saya sendiri, di kalangan AJK saya yang telah menghasilkan produk, dan ada juga yang telah pun memasarkan dan ada kedai sendiri. Ada kedai sendiri dan ada juga yang ada label sendiri. Ya, betul. Itu salah satu daripada kejayaan daripada PWB di Dun Semenyih. Lagipun di Dun Semenyih ni juga kami juga telah pun buat satu grup WhatsApp. Jadi sentiasa tertunggu-tunggu sebab sekarang ni PKP, jadinya kita nak berjumpa secara live belum lagi. InsyaAllah kita akan buat secara live. Sebenarnya penduduk di Semenyih dia dah tertanya-tanya bila nak buat. Kita sekarang kita tengah tunggulah bagaimana keadaannya. Kalau okey, kita akan buat secara live, live, dan kita akan pergi ke tempat-tempat, sebab memandangkan di Semenyih ni adalah kawasan yang luas. Dan sangat menarik sebenarnya. Kawasan yang luas, ada 2 tempat, di satu mungkin Semenyih, ada satu lagi dia mungkin Beranang. So kita kalau boleh kita nak masuk semua tempat-tempat tu untuk memperkenalkan produk daripada PWB. Betul. Dan sejajar juga dengan PWB, di mana mereka cuba untuk membuka pintu kepada para wanita di luar sana untuk membantu diri sendiri dan juga keluarga. Itulah matlamat kami lah. Yes, betul. So apakah saranan puan atau pesan kepada wanita-wanita yang masih belum join PWB ini? Okey, saya mengharap sangatlah kepada semua penduduk di Semenyih ni terutama sekali, mari bersama-sama mengikuti program yang akan kami laksanakan sepanjang tahun, insya-Allah. Dan tiap-tiap bulan kita akan laksanakan 2 program, dan kita mintalah untuk semua penduduk di Semenyih terutamanya, marilah bersama-sama kita untuk menjayakan program ini, insya-Allah. Insya-Allah. Alright, terima kasih kerana sudi bersama saya, Puan Rozita. Baiklah penonton, seperti anda dapat lihat di hadapan saya ni terhidang pelbagai pemanis mulut yang memang nampak sedap, dan di belakang saya ini bukan pokok perhiasan semata-mata, tetapi ia merupakan salah satu produk peserta yang kita akan temu ramah pada hari ini. Jadi selamat datang kepada Puan Zuhaili. Okey, terima kasih. Ada nama panggilan ke Puan Zuhaili? Ada, Puan Eli. Puan Eli. Okey, baiklah Puan Eli. So, boleh ceritakan sedikit sebanyak latar belakang pelibatan Puan Eli dalam PWB ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya melibat diri dengan PWB ni sejak 2018. 3 tahun. Sejak mulanya PWB ditubuhkan. Okay. Saya menceburi PWB ni dan mengikuti program PWB ni kerana minat. Lepas tu tengok macam rakan-rakan, jiran-jiran pergi join tu kan, macam dia orang bawa balik feedback yang baik apa semua. Sebab itu saya mengikuti PWB punya program. Banyak manfaat yang saya dapat dalam program-program PWB. Saya nampak produk yang Puan Eli usahakan adalah bakery dan juga bunga lah, atau kita boleh panggil sebagai craft tangan. So itu adalah salah satu inisiatif Puan Eli untuk membawa apa yang dibelajar keluar. Sekarang ni saya dah buka kedai. Alhamdulillah. Kedai bakery di Beranang. So tak sia-sia. Orang cakap masuk PWB ni bukan sahaja mengisi masa, tetapi dapat membantu menjana ekonomi. Betul. Terutamanya wanita yang tidak bekerja lah. Betul, alhamdulillah. Itulah kita dapat lihat PWB ni sangat membantu untuk meningkatkan orang kata skill wanita-wanita dan menyerlahkan lagi skill mereka. Okey, apakah saranan Puan Eli kepada wanita luar sana yang masih belum join PWB ini? Okey, pada wanita di luar sana,
marilah kita menyertai program-program PWB sebab banyak manfaat yang kita dapat dalam program PWB. Boleh menjana pendapatan kita, boleh memberi maklumat pada kita yang tak tahu apa-apa, dan banyak manfaat lah. Boleh cari kawan lain, kawan baru betul. kan. Mengisi masa dan banyak lagi lah sebenarnya. Okey, baiklah. Sekarang saya bersama pula dengan salah seorang lagi peserta PWB Dun Semenyih, di mana hasilnya adalah hasil kraft tangan yang cantik-cantik belaka. So, kita jemput masuk Puan Nur Aini. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, khabar baik. Waalaikumsalam. Okey. Sebenarnya Puan Nur Aini ni dia ada nama panggilan. Unik namanya. Sila bagi tahu sikit. Nama panggilan orang selalu kenal saya dengan Aini Love Bella. Aini Love Bella. Macam tu. Okey. Macam mana dapat nama Aini Love Bella tu, Puan? Sebab saya kalau apa-apa produk saya suka namakan produk under label Love Bella. Okey. Love Bella. So, cakap pasal produk tu, apakah antara produk-produknya, Puan? Produk saya sebab saya bermula daripada jahitan. Lepas tu saya bila masuk program PWB ni, dia terbuka hati untuk masuk ke bahagian bidang craft pula. Jadi jadi kat situ saya dah ada label Love Bella tu, saya bawa terus ke produk craft sekarang. Okey. Maksudnya daripada join kelas PWB tu sudah menghasilkan produk dengan label sendiri. So apa? Kalau saya boleh lihat dekat sini, ini adalah apa ni kita? Decoupage kita panggil. Decoupage. Maksudnya Decoupage ni adalah hasil tampalan tisu. Tampalan tisu. Tisu yang ada banyak-banyak corak tu. Okey, menarik ni. Dia kira macam very DIY lah orang cakap. Betul. Kan. Okey, baiklah. Tapi dah berapa lama sebenarnya Puan join PWB? Sejak PWB ditubuhkan pada tahun 2018, saya memang dah masuk kelas-kelas dia, dan daripada satu program ke satu program tu, bila kita dapat ilmu tu, kita terus hasilkan dan jual lah. Okey. Apa antara kelas-kelas yang pernah Puan join? Yang dapat dilihat di sini, tudung saji reben, balang kuih di Kupach, hasil kait. Lepas tu ni felt kita panggil, craft felt. Ini sangat-sangat diperlukan oleh kaum wanita. Untuk cucuk jarum kan, jarum peniti. Lepas tu kita ada bag daripada jeans. Okey. Hasil kira maksudnya jeans terpakai tu kita hasilkan satu produk. Yang ini memang favorite saya ni, kita panggil sulaman reben. Sulaman reben. So, saya sangat tertarik dengan ni sebenarnya. Sebab bukan senang nak dapat dekat luar dan bukan senang juga nak buat. Betul? Betul. Okey, Puan, ada tak sebelum ni mungkin kawan-kawan yang belum lagi join PWB, and then bila nampak hasil Puan masuk kelas PWB ni, mereka pun berminat untuk join? Memang hasil asalnya grup PWB ni, dia bila kita tengok, dia tengok kita post dekat FB, post dekat Instagram hasil-hasil kerja kita. Lepas tu saya ni memang suka masuk aktiviti saya dalam Facebook. Apa-apa program PWB ke saya masuk. Jadi dia orang memang tertarik dengan hasil-hasil craft ni. Sebab bila kita tunjuk tu, kita tak promote lah kan. Sebab ni program PWB ni adalah percuma. Betul. Jadi itu yang menariknya sebenarnya. Itu yang menariknya. Jadi bila kita masuk tu, dia orang pun sama-sama nak masuk sebenarnya. Tapi kita ada had dia lah. Takkanlah sampai 100 orang nak masuk satu program kan. Jadi bila kita tunjuk ke FB tu, dia macam kita seakan share. Yes, betul. Berkongsi ilmu. Betul. Jadi secara tak langsung, dia orang pun lama-lama akan follow kita lah. Dan secara tak langsung juga akan follow PWB. Baiklah, apakah saranan Puan kepada wanita-wanita di luar sana yang ialah sejajar dengan PWB ini, di mana mereka nak memartabatkan wanita dan juga membantu mengangkat wanita itu sendiri? Apakah saranan Puan? Okey, saranan saya pada kaum hawa yang di luar sana, kita ni tak boleh berhenti daripada belajar. Kita seharusnya menimba ilmu sampai tua.
Tambah pula kalau kita ni berstatus suri rumah dan golongan B40, saya mohon tampilkan diri untuk belajar ilmu-ilmu craft sebegini, iaitu ilmu kemahiran. Sebab secara tak langsung kita boleh menambah pendapatan keluarga. Ya, betul. Sebab suri rumah ni memang kita boleh dipanggil sebagai supermam. Yes, yes, Supermam. Bila kita duduk kat rumah, kita mengisahkan anak kita apa semua. Tapi kita mesti ada satu kemahiran yang kita dalami dan kita praktikkan untuk menambah pendapatan suami kita. Yes, betul. Kalau golongan ibu tunggal juga sangat disarankan sebab kita boleh menjana pendapatan sendiri, tidak perlu bergantung pada orang. Ya, betul. Jadi dapatlah membantu diri sendiri dan juga orang sekeliling. Baiklah penonton sekalian, nampaknya ini sahaja perkongsian yang dapat kami kongsikan di PWB Don Semenyih ini. Saya dan hos anda, jangan lupa untuk like dan share video ini. PWB, wanita berdaya, wanita berdikari.